ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد بن الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Pegawai, Ahli Jawatankuasa Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, Tuan-Tuan Guru, para masyaikh, para asatizah, para habaib, pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang beri keizinan kepada kita untuk terus melakukan ibadah dan ketaatan. Dan pagi ini kita dihimpunkan dalam surau yang indah ini pada waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah yang diniatkan segala yang terbaik ketika membacanya untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kita selawat 10 kali dan tasbih insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Nastaghfirullah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini berada dalam bulan Zulhijjah. Ini bulan 3 bulan kan? 10 terawal Zulhijjah ya. Dalam hadis Nabi menyebut tidak adalah waktu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh
melainkan pada 10 hari yang ini, yang dimaksudkan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, walaupun jihad fi sabilillah. Nah, Nabi jawab, ya, walaupun jihad, kecuali orang yang keluar berjihad, membawa harta, lalu dia tak kembali, syahid dia. Selain daripada itu, afdal lagi amal salih yang dilakukan pada 10 terawal bulan Zulhijjah. Apa yang nak dibuat? Segala amal kebajikan, amal soleh, segala ibadah yang mampu kita lakukan, ya, kerana pada waktu itu terhimpun pelbagai ibadah, ya, dengan salat, dengan sedekah, dengan puasa, dengan haji dan umrah dan kurban. Jadi kita ada yang ketiga, yang berpuasa hari ni diucapkan selamat berpuasa. Yang tak sempat hari ni, besok insya-Allah kita puasa hari Isnin, ya. Dapat pahala puasa Isnin, dapat pahala puasa pada bulan awal Zulhijjah. Jadi itu ilmu kan, ya. Ilmu tu makna dia tahu. Bila tahu tu kita buatlah. Bila buat, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan. Makna itu lambang kita sebagai orang yang beriman. Bukan mengaku beriman, tapi iman yang ada dalam hati itu menuntun ataupun membawa kita untuk melakukan amal soleh. Itu ya. Orang yang mengaku beriman tetapi sama macam orang lain, itu mohonglah, kan? Dia kan dulu kita dah sebut kategori manusia. Orang yang beriman, dia bercakap, dia buat. Ada orang bercakap, dia tak buat. Itu nama orang fasik. Dia cakap semayang, dia tak semayang. Dia tak puasa. Fasik, berdosa. Yang ketiga, dia buat tapi dia tak yakin. Itu orang munafik. Ini lagi tahu. Daripada kategori keempat. Yang keempat tu, dia cakap pun tidak, buat pun tidak. Kafir. Mengaku pun tidak, buat pun tidak. Tapi dia buat, tapi dia tak mengaku. Itu munafik. Dia berlakon, kan? Dia semayang tapi lah mati, semayang tak semayang sama, dah mati sah, habis tutup buku, dah tak ada apa benda pun. Itu munafik, tidak ada keimanan sebenarnya. Bahkan orang munafik ni dia lagi bawah dalam neraka daripada orang yang kufur. Jadi insya-Allah di kesempatan kita yang ada ni, selagi nyawa Allah Ta'ala kurnia kepada kita, kita berusahalah, ya. Yang tak puasa, cuba baca Quran. Dulu baca Quran satu muka surat 10. Awal ni kita bacalah 2 ke 1 juzuk ke, kalau dapat. Kalau dulu jarang ke masjid, khusus orang lelaki, iktikaf pun kurang. 10 yang pertama ni kita selalulah ke masjid jemaah iktikaf. Yang dah dulu selalu ke masjid 10 ni, kita pergi masjid tu janganlah berberak, kan? Jangan tengok telefon. Buat sungguh-sungguh. Macam itulah. Baik dan terbaik yang semampu kita lakukan. InsyaAllah pagi ni kita sambung kitab Asy-Syifa kita ni, iaitu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini salah satu lambang orang yang beriman. Dia kasih kepada Allah dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kamu mencintai Allah, ikutlah aku, maka kau akan dikasihi oleh Allah. Makna kalau dia mengaku beriman, maka sudah pastilah dia akan kasih kepada baginda Nabi SAW yang mengajar dia untuk beriman. Nabi mengajar kita untuk kenal Allah, kan? Mengenal Allah, kata ulama daripada ayat Quran, orang yang takut akan bertemu dengan Tuhannya, baginya jannatan, baginya 2 syurga. Apa 2 syurga itu? Satu syurga yang disegerakan padanya di dunia. Apa maksud dia? Kegembiraan di dunia? Tak. Syurga yang disegerakan di dunia itu ialah orang yang kenal akan Tuhannya, ma'rifatullah.
Maknanya orang yang kenal kepada Tuhan itu dia sesungguhnya telah mendapat syurga di dunia. Lalu dia tak kisahlah. Maknanya tadi di dunia ni dia dah dapat kegembiraan itu kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah barang pastilah kalau dia mati dia akan masuk syurga yang kedua yang telah janji untuk orang beriman. Tapi apabila dia dapat ma'rifatullah, mengenal Allah itu, maka baginya itulah syurga. Habislah yang lain. Jadi bila dia kenal Allah melalui siapa? Nabi SAW. Baik, saling berkait. Ya, orang yang bersyukur dia akan banyak berterima kasih kepada Nabi SAW. Salah satu dengan cara dia berselawat, banyak berselawat. Ya, selawat itu apa? Selawat itu mengucapkan sejahtera kepada baginda Nabi SAW. Itu perintah Allah SWT. Ayat 56 surah Al-Ahzab kan. Setiap hari Jumaat imam baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat, itu mengucap sejahtera kepada Nabi. Wahai orang beriman, selawat dan salamlah kepada Nabi SAW. Maknanya tadi orang yang beriman punya ciri-ciri sifat orang yang beriman, dia akan suka berselawat. Sebab dia tahu Nabi yang mengajar dia kenal Allah. Itu ya. Ujung ke pangkal, pangkal ke ujung. Jadi insyaAllah kita tengok kitab kita tuan-tuan. Kita dah sampai ke muka surat yang ke 9. Ke surat 9 dan ya. Muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutuskan kamu, yakni Nabi SAW lah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Abu Bakar bin Tahir berkata, Allah SWT menghiasi Nabi Muhammad SAW dengan perhiasan rahmat di mana-mana sahaja baginda SAW berada. Kepribadian dan sifat baginda SAW juga dikira sebagai rahmat buat manusia. Sesiapa yang mendapat rahmatnya berarti dia selamat di dunia dan di akhirat daripada sebarang keburukan. Makna kehendak Allah Ta'ala ni kita dah sebut bersifat qadim. Makna sedia kala. Qudrah, iradah, keinginan, kehendak, kuasa Allah SWT itu bersifat qadim, sedia kala. Maksudnya segala ketentuan itu telah ada sejak azali. Orang yang akan berada dalam surau pada pagi ini dah ada dah cerita dia dulu. Qadim, ya. Berapa orang yang cadang nak datang, tak jadi datang. Yang tak bercadang nak datang, boleh datang. Semua dah ada. Begitulah juga syurga dan neraka. Alamak, macam mana ni? Itu cerita tadi. Kata ulama, orang yang mendapat jannatan ni, dua syurga ni, di dunia dia ma'rifatullah. Kalaulah dia dah mengenal Allah, lalu di akhirat dia dicampak dalam neraka. Kata ulama yang membahaskan ayat itu, tidak akan terasalah dia akan seksa neraka kerana dia telah karam dalam ma'rifatullah tu. Kerana ma'rifatullah itu tetap utama baginya, itu syurga dengan dia mengenal Allah. Lalu dia dihumban ke neraka, dia tak terasa. Macam mana dia tak faham? Tak apalah. Itu kena rujuk Jabatan Mufti lah tuan. Rujuk lah yang arif-arif. Seolah begitulah cerita dia. Faham tuan? Orang yang kasih kepada Nabi, keterlaluan kasih, taklah sampai menyembah sebab Nabi itu makhluk, tapi terlalu kasih dia ke Nabi ni. Disebab itu orang membida'ahkan dia, lalu dia dihumban ke neraka. Dia cakap tak apalah, aku rela masuk neraka kerana kasihku kepada Nabi SAW. Tapi mungkin ke orang yang sayang ke Nabi ni dihumban ke neraka? Begitulah keadaan. Kita tak boleh tentu. Tapi adat mengatakan, ya, orang yang menjadda wajada, orang yang berusaha dia dapat. Orang yang mancing dia akan dapat ikan. Tapi banyak kes orang yang tak ada pancing boleh dapat ikan. Dia duduk rumah, orang hantar ikan. Faham kan? Orang yang tanam pokok rambutan, makan rambutan. Ramai orang yang
Tanah tak ada, pokok rambutan lebih lagi. Duit pun tak ada nak beli, dia makan rambutan juga. Faham kan? Itu ketentuan Allah SWT. Itu hakikat ujungnya. Tapi tak boleh duduk berselor dah hakikat. Kalau nak makan atau duduk, memang bulu matilah. Ataupun pandang nasi biryani, pandang seminggu. Kena suap. Faham kan? Jadi maknanya apa? Usaha tu usaha, doa itu doa, tawakal itu tawakal, yakin itu yakin, iman itu iman. Jadi apabila digabung dengan semua, jadilah dia manusia yang sempurna. Dia tak bersalah. Kalau dah takdir masuk syurga, buat bega pun masuk syurga juga. Tak sembahyang masuk syurga juga, salah. Kalau dah ditakdirkan lulus peksa, tak baca buku, pun lulus juga. Cubalah tak baca. Tak payahlah peksa ke sekolah ke universiti. Ni driving lesson lah. Kumbanan buku dia, ada buku dia bagi tu. Jangan pergi kursus, jangan baca buku tu, lepas itu tiba-tiba jawab. Kalau lulus, mesti lulus lah tu. Apabila nampak gambar lembu ni apa tu? Dia kawan ni mungkin ladang tenusu tu. Sebab dia tak tahu kawasan lembu menintah. Kan? Dia ikut sadap dia lah. Salah. Kata Imam Al-Ghazali, jangan buat perkara-perkara yang menyalahi faham ketika hidup. Dikhawatiri nak mati nanti keliru. Berburuk sangka orang Ta'ala. Tengok, lepas aku. Semayang pun sama juga. Susah juga. Itu susah juga. Sedekah tak dapat pun balik ni. Cakap sedekah. Itu berburuk sangka orang Ta'ala. Tunggulah. Ya. Doa lama tak dapat. Apa nama ni? Cakap sekian-sekian. Itu salah. Faham yang salah. Berdosa, derhaka, masuk neraka. Kita tahu tak konsep berdoa? Dan doa itu apa? Doa itu ibadah. Ini bulan Dzulhijjah awal 10 ni. Banyak kan berdoa. Kenapa kita nak tanya kita berdoa tak dapat? Kita ni siapa? Satu. Yang kedua, kenapa kita nak menetapkan Allah Ta'ala kena beri? Dua. Yang ketiga, kita tahu tak doa itu ibadah. Mana orang yang berdoa, dia bukan nak dapat, dia nak beribadah. Tuan-tuan nyapu rumah, tak dapat gaji lelaki, kakak, tak ada abang sekali sapu 50 pergi, sekali sapu 200. Kalau tak ada dah. Maknanya buat, ada kau tidak appreciation, ada kau tidak gaji, kau aja. Tak buat taklah. Buatlah macam hutan rumah. Kan? Jadi apa? Itu tugas tanggungjawab duniawi kita tahu. Janganlah mandi. Diam setahun tak mandi, bagaimana? Bawa pun mandi kan. Baca empau, bawa pandai mandi swimming pool. Tengok orang kawan hantar naik berdabu tu. Berenang, kuat lontang semua siap. Bawa pandai mandi. Bawa pandai ngasah barang. Hari tu ada orang kawan hantar. Macam ni ya, Abang Wahid dengan ngasah barang. Siaplah nak korban tak lama kita. Dalam orang hantar, kita tersenyum-senyum tengok. Bau. Ni kita tak reti. Taklah lagi tahu pada baru. Kan? Ya, bila kita tengok kita ni kadang lagi tahu pada baru. Baru yang tak pernah belajar tu, tahu dah nak buat tu. Dia ambil batu dia hantar kacang tu dia makan. Kita yang belajar yang tahu ni tak buat. Sebab apa tak buat tu? Sebab tak tahulah apa masalah kita. Buat tu bukannya pakai hantar kepala ke batu. Berzikir pakai lidah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma anta rabbi la. Bukannya susah pun, tak keluar duit, tak keluar tenaga, bergerak mulut. Pun kita tak buat. Sebab apa? Sebab leko. Jadi jangan banyak salah faham, jangan banyak akal. Jadi berdoa itu ibadah. Makna berdoa itu dapat tak dapat, pahala dah tetap dapat. Sebab orang berdoa itu dia menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan dia ada Tuhan yang dia kenal. Yang mana Tuhan yang cakap, ud'uni astajib lakum, minta aku bagi. Bila? Jangan tanya. Tak dapat sekarang, akhirat nanti. Apa banyak benar ni? Ni apa ni? Yang banyak ni bertantan ni. Ni doa kau dulu yang tak pernah dibagi kat dunia. Ni dah. Masya Allah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inilah dah. Yang tak nak berdoa ataupun yang berdoa komplain makin, dia dah bubuh dah. Semua dah ke dalam.
Dikomplain lah Ta'ala. Tu lah tengok kawan kata yang merindu masjid surau berdoa lepas tu mengamuk. Bangin dah. Berdoa tak sehat, berdoa tak kaya-kaya, bondo ni kan. Maka tak dapat yang kau pula berdoa dan terus berdoa. Rupa Ta'ala bagi kasih sayang pada orang ni, tak diberi dia, kok bagi kan dia lupa. Minta lulus, silap-silap, aku ni wali ni. Doa dapat. Kau jangan main, kau nak apa? Main sini aku doa. Amboi. Jangan main. Saya teringat dulu almarhum Datuk Syekh Murtada, dia cerita. Aku dulu interview orang jadi imam dah. Dia masuk-masuk, Tok, nak tanya apa? Tanyalah teh. Mak, aku suruh baca surah Sajadah, tulis senyap teh. Aku pangkah. Jangan. Sebab ada satu kisah tuan, dulu saya pernah sebut tak. Satu orang muda ni, dia rajin ke masjid. Dan dia ni ada satu kelebihan, doa dia mustajab. Orang muda. Pemuda lah, orang muda. Macam saya ni. Bukan, macam tuan tu. Dah maaf. Dia dah tua, dah masuk warga emas ni. Orang muda. Jadi doa dia mustajab. Ada orang nak hajat, minta dia doa. Dia doakan, mustajab. Anak-anak masuk sekolah, doa. Dapat. Interview nak naik pangkat, suruh dia doa, dapat. Macam-macam lah yang nak anak, nak zuriat, doa dapat. Jadi orang salih lah kan. Satu hari dia ni berdoa, tak makbul doa. Orang yang minta dia doa ni tak dapat. Orang lain datang pun tak dapat. Pula masalah ni. Dia ni ada hal ke apa? Dia pun tak tahu. Datang satu orang tua yang rajin di masjid, dia buat, wahai orang muda, kemari kau. Kebelakangan ni doa kau dah tak mustajab ya. Dia lah, cik, tak tahulah. Mungkin saya ni dah maksiat kau apa. Tak. Kau ketahuilah bahawa ketika mana doa kau mustajab dulu, ada satu orang di dalam masjid ni juga yang sering berdoa pada Allah SWT. Sebab dia kagum tengok kalau satu orang muda yang rajin datang masjid, maka dia telah berdoa pada Allah. Aku tahu, pakcik tahu. Dia beritahu. Apa doa orang ni? Ya Allah, Tuhanku, orang muda ni hebat. Payah nak jumpa orang muda kat masjid dan apalagi waktu subuh ni. Kan? Mujulah semua orang muda kat sini. Tak ada yang tapi pemuda lanjut usia lah. Kan? Kita ni pemuda lanjut usia, remaja purba. Dulu remaja. Masih remaja. Sebab tu kita ni anak lanjut usia. Mak kita panggil kita lebay ke apa ke. Sini kan. Tak ada dia nak panggil kita ustaz ke datuk ke. Dia mak. Maknanya kalau orang Melaka dak ada tak? Dak Zul ni mana? Budak lah tu. Dak tu budak lah. Dia punya manja. Dak Zul tu umur 68. Saya ingat berapa BSPM? Kau dah nampak tak Dak Zul tadi tu? Dah aku rasa dia pergi ni dengan Dak Man dah. Rupa Dak Zul 68, Dak Man 71. Tapi muda dia ada dak manja. Tu panggilan manja. Kan? Jadi orang tua ni dah kagum, dia tengok kau ni rajin datang masjid, dia berdoa, ya Allah Tuhanku, orang muda ni bagus. Apa yang dia minta kau makbulkanlah ya Allah. Jadi bila budak ni minta, orang tua ni tukang sokong, dia mendoakan juga makbul. Orang tu dah meninggal, kata pakcik dah. Orang yang mendoakan doa kau dimakbulkan tu dah tak ada. Rupa doa atas doa, tuan-tuan puan dirahmati Allah SWT. Jadi maknanya kita ni jangan nak kesian mana. Kita handal, kita hebat ke doa orang lain. Mungkin doakan kawan, mungkin doa orang yang kita beri dia RM15 tambang bas dulu, dia nak balik, dia sosak. Dan doa orang-orang yang macam ni makbul. Kan? Ataupun doa-doa orang terniaya yang kita tolong. Maknanya doa orang terniaya ni makbul. Tapi bukan kita yang nyaya dia. Kalau kita nyaya dia, makbul atas kita, parah kita. Ni dia kena nyaya, kita tolong. Saya ni kes nyaya betul lah, habis duit dah. Tak apa, jangan risau. Nah, ambil 200 ni. Selesai masalah awak. Ya Allah, dia tahu, doakan. Lepeh kita, tuan. Ya, lepeh kita. Dan doa tu pula kadang dia queue tu.
Dia tak tahu dapat, kok dapat kita rabah rempah kita. Nikmat habis dapat keluar surau dapat 1,000. Baru nak start motor dapat 2,000. Banyak harta dapat. Jadi dia queue. Bila kita memerlukan dia dah sampai. Faham? Bila kita dah nak mati ya sab doa mak kita sampai, ya Allah berilah kesihatan kan, pum elok balik. Baik kita nak sakit dengan kawan yang kita belanja makanan, doa makin dah sampai, ya Allah berilah sihat tu badan, panjang umur, murah rezeki kita. Begitu keadaan. Jadi apa yang kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengurniakan kepada hamba-Nya apa yang diperlukan oleh hamba-Nya, bukan apa yang diminta, yang dikehendaki. Sebab ada benda yang kita nak tak sesuai, kita dapat sekarang. Kan? Macam abang-abang teringin, rasa macam nak pasang satu lagi lah. Tapi tak dapat-dapat. Bukan sekarang, mungkin bulan depan, tahun depan, besar kemungkinan tak ada lagi dah. Pasal dah 10 tahun. Ni contoh, akak kemandang mula dah tu. Pagi ni kau nak macam tu kak? Dia kasih warm up sikit. Kan besar lah bang. Rahmat, kasih sayang. Ya, rahmat itu kasih sayang. Makna Allah SWT cipta Nabi SAW untuk kasih sayang bagi sekalian alam. Banyak mana kasih sayang? Allah SWT menetapkan 100 rahmat di sisinya ketika nak menciptakan alam ini. Dan satu rahmat saja yang diturunkan, yang 99 dikekalkan untuk akhirat nanti. Dalam satu hadis Nabi cakap, dengan satu rahmat inilah seekor ibu kuda tidak memijak anak. Makna kuda tu tangkas kan, kaki dia koreh. Dia tak pijak anak. 1% lagi 99 di akhirat. Untuk siapa? Untuk orang beriman dan beramal soleh. Bayang tuan, 1% kita kongsi berbilion trilion manusia dengan binatang, haiwan, segala cakrawala, pun dah rabah rempah kita dah nikmat. 99 lagi di akhirat. Mana keadaan tu? Maka Nabi itulah Nabiur Rahmah, Nabi yang penyebab kasih sayang. Jadi kita masuk syurga dengan ibadah kan, dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah, satu orang abid yang beribadah 500 tahun. Dia beribadah tak pergi mana. Dia berdoa, ya Allah datangkan rezeki pada aku, datangkan sumber air dan makanan. Matikan aku dalam keadaan sujud dan bangkitkan aku dalam keadaan bersujud juga. Allah Ta'ala izinkan. Dia mati bersujud, dibangkitkan bersujud. Lalu di akhirat Allah Ta'ala perintah, masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Maka orang ni cakap, tak, aku nak masuk dengan ibadah yang aku lakukan. Maka diperintah malaikat menimbang nikmat sebiji mata dengan ibadah yang dilakukannya 500 tahun. Ternyata borek lagi nikmat sebiji mata tu. Lalu Allah Ta'ala perintahkan, campakkan dia ke dalam neraka. Tak lulus. 500 tahun bayar nikmat mata sebelah, bukan 2 belah, 1 je. Tak lulus. Maka tergamang dia. Kisah ni dia beritahu untuk kita ingat bahawa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang menyebabkan seseorang itu selamat. Ya, dan kasih itu terlimpah pada baginda Nabi SAW yang dipanggil Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makna rahmah itu kasih sayang. Maka orang tu ubah statement ni, Allah masukkanlah aku ke dalam syurgamu dengan rahmatmu, lalu orang tu pun dimasukkan ke dalam syurga. Makna kasih sayang Allah SWT. Nabi cakap, seorang ibu tak akan mencampakkan anaknya ke dalam api sebab dia sayang kepada anak itu, tapi Allah SWT lebih sayang kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala pun tak ada nak mencampak seorang hamba ke dalam api, melainkan hamba dia sendiri yang nak masuk dalam api. Kita ni mengantan-antan nak masuk dan 10 Zulhijjah dah diberi tu pahala yang berlipat ganda, diberi 700 kali gandaan. Orang yang berpuasa sehari ibarat setahun berpuasa pada hari wukuf 9 Zulhijjah, diampunkan dosa setahun yang sudah dan setahun akan datang. Akan datang pun dah diampunkan. Macam mana pula tu? Kata ulama, setahun yang akan datang tu maksud diampunkan ialah orang tu dijauhkan pada dosa. Dia nak buat dosa, nak ambil tak jadi, ni orang punya. Kan? Nak buat tak jadi, buat dosa. Macam tu maksudnya. Yang diampunkan tu bukan dia buat, wah, buat macam tu okeylah. Puasa hari ni, tahun depan buat dosa yang bukan-bukan. Bukan macam tu.
Nak buat dosa tu ada jalan, Allah Ta'ala jauhkan daripada dosa. Baik. Orang yang mendapat rahmat selamat dunia dan akhirat. Allah Ta'ala firman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Begitu juga dengan rahmat yang dirasai saat hidup dan setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bertepatan dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum." Artinya, hidupku baik untuk kalian, matiku juga baik untuk kalian. Apa maksud ni? Nabi SAW nak beritahu umat, Nabi diutuskan ke dunia ni, orang berjumpa Nabi SAW. Orang yang berjumpa Nabi SAW itu dalam keadaan yang baiklah, para sahabat, ahli keluarga baginda. Baik. Selepas Nabi wafat, ada tak kurang daripada umat yang selepas itu? Tak ada. Mana tetap sama kebaikan. Ramai orang cakap, aku kalau hidup zaman Nabi, aku orang yang paling depan lah duduk berjuang. Kau tengok perang Badar tu, nama aku tercatat. Itu kalau kita lapis. Kalau kita jadi sekretari Abu Jahal macam? Abu Lahab punya penyimpan mohon besar macam? Kau di sini, kau pergi ke anak buah aku ni, kau buat sini-sini. Baik bos. Nah, ambil 2 dinar ni. Macam? Bersyukur. Bersyukur bukan tak nak jumpa Nabi, tapi kita, Allah SWT dah cipta, dah tentukan kita. Dan harapan kita untuk bersama Nabi itu besar. Satu ketika, satu orang Badui tanya Nabi SAW, "Matasah?" Bila kiamat? Nabi tanya, "Apa yang kau sediakan untuk kiamat?" Dia kata, "Yang aku tahu, aku kasih cinta kepada Allah dan Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Anta ma'aman ahbabta." Kau akan dibangkitkan dengan orang yang kau cintai. Itu yang cerita. Maknanya kita tak pernah jumpa Nabi, kita tak pernah dengar suara Nabi, kita tak pernah hidup haruman Nabi SAW, kita tak pernah. Tapi kita kasih dan sayang kita luar biasa. Kita selawat, kita hidupkan sunnah, kita ikut Nabi, apa yang Nabi cakap kita ni. Jadi bermakna lepas Nabi tak ada pun tetap dapat, ya, mereka itu saudaraku. Sampai sahabat rasa macam jealous lah. Kita ni hari-hari Nabi tak dapat status, title saudara pula. Umat akhir zaman dapat. Itu kelebihan. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu. Tahu, sadar dan melakukan. Jangan tahu ya, tapi tak buat. Sebab tu kadang kita ni cakap sayang Nabi, kita buat perkara yang Nabi tegah. Cakap benci syaitan, kita buat perkara yang syaitan suruh buat. Jadi tak teli. Jadi Nabi cakap, hidupku adalah baik untuk kalian, matiku juga baik untuk. Maknanya Nabi dah diutuskan tu terbaik pada semua keadaan. Ya, kita jauh nak pergi Madinah pun tak dapat. Dapatlah sekali dulu ziarah. Nabi kat bang, siapa menziarah aku walaupun selepas wafat, maka mereka seolah-olah menziarah aku semasa hidup, dan wajib bagi mereka itu syafaat. Banyak kisah tentang syafaat Nabi SAW. Orang yang berselawat dapat syafaat. Orang yang bertahan dengan kesusahan di Madinah pun dapat syafaat. Pergi Madinah, bas lambat nak pergi ziarah, warna kelentong dengan saudagar kurma. Beli 10 kilo, balik timbang-timbang tinggal 8. Bukan orang tu sengaja nak menipu. Contoh, dia dah kelang kabut. Ayo ibu bapa, ini kurma baik-baik. Kita dah talau 1,5 kilo. Orang tu silap timbang, kita nak mengamuk. Jangan. Ya, tu Madinah Al-Munawwarah. Kita nak pergi bergaduh-gadah. Saya pernah dulu dipegang di Arab tu. Ni kisah lah nak berkongsi. Driver tu mungkin orang yang pandai cakap Melayu, saya tak nak sebutlah negara mana. Tapi dia cakap Arab lah dengan kita. Tapi kita tahu dia ni muka Melayu, kan? Muka Melayu tu muka Melayu, cakap Arab macam mana kita kenal orang Melayu. Orang Nusantara lah. Jadi dalam bas tu ada satu pelajar lah, kita tahu budak pelajar ni kita faham lah, dia jual ajuah aliyah tu kan, ajuah. Jadi nampak wali dia boleh sebut Madinah. Jadi
Siapa nak beli, dia cakap budak kita, budak Malaysia. 100 ke 120 ke sekilo. Bagi kat Ustaz Zul duit. Saya pun tolong kolek lah kan. Pergi ke pasar kurma ni, ke ladang kurma. Jadi mungkin driver tu dia ada baksis lah, ada komisen lah kalau buat. Jadi dia dah bagi tahu pasal kebun kurma tu pun jarang pergi, nampak macam tak meriah lah. Jadi datang toke tu, dia kata kau dah collect duit ni, duit apa tu? Kau bantu duit jemaah lah. Dia kata kau nak beli kurma kat lain kan tu. Marah lah dia kan. Dia kata nanti kita report polis pun. Jadi budak ni pun dia takut lah dia, sebab dia pelajar, mana boleh menega. Jadi sekarang tak apalah, kita beli kat kau lah. Kau bagilah yang elok-elok lah. Macam tu kan. Jadi kita kena sabar, jangan kita lawan. Kau apa hal? Suka hati lah nak beli ke mana, jangan. Sebab apa? Sebab kita tahu Nabi SAW beri jaminan bagi orang yang bersabar di Madinatul Munawwarah adanya syafaat. Mudah-mudahan kan. Baginda bersabda lagi, idza aradallahu rahmatan bi ummatin faqabada nabiyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafa. Artinya jikalau Allah menghendaki kerahmatan kepada suatu umat, maka diambillah, yakni diwafatkanlah nabinya terlebih dahulu sebelum umat itu binasa, lalu dijadikan nabi tadi sebagai orang yang dahulu. Makna dia, apabila diutus seorang nabi pada satu umat, maka kalaulah nak dijatuhkan bala ke apa kepada umat yang dagil-dagil tu, nabi akan diwafatkan. Orang yang selamat tetap akan selamat. Begitu juga di hari akhirat nanti, makna sebelum kiamat, orang beriman dia akan mati kan. Tiupan angin daripada Yaman, kalau kita tengok kan kisah dia, bila angin dia bertiup, orang yang beriman dia akan mati, dia tak akan merasa azab kiamat. Mati semua, tinggal orang yang tak beriman. As-Samarqandi rahimahullah ta'ala berkata, rahmat untuk sekian alam bermaksud kebaikan bagi seluruh manusia dan jin. Makna rahmat ini kebaikan bagi manusia dan jin. Manusia dan jin ni kenapa? Sebab dia mukallaf. Mukallaf tu apa? Yang diborekkan dengan hukum. Makna dia manusia, jin adalah makhluk yang wajib melakukan ibadah kepada Allah, dan mereka akan dipertanggungjawabkan kalau ingkar. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ulama cakap kenapa disebut jin dulu? Sebab jin dulu diciptakan daripada manusia. Maka kata sebagian ulama, syaitan itu daripada gulungan jin. Iblis itu daripada gulungan jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu daripada gulungan jin dan dia derhaka kepada perintah Tuhannya. Maka sebagian ulama mengatakan ketika Nabi SAW dibalah dada dan disucikan, dibasuh, bukanlah bermakna dalam tubuh badan Nabi itu ada kotoran yang sama macam kita ni ataupun sifat-sifat yang buruk, tak ada. Yang dikeluarkan itu ialah bahagian rahmah yang ada untuk iblis dan syaitan. Makna tidak ada kasih sayang pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk jin, untuk iblis dan syaitan. Makna orang yang derhaka kepada Allah, dia terkeluar daripada rahmat ini. Faham kan? Makna dalam badan Nabi SAW itu ada rahmat untuk jin dan manusia. Alam ni lah, alam ni meliputi semua, tapi pengkhususan pada mukallaf yang taklif dengan hukum jin dan manusia. Jadi apabila dibalah baginda Nabi, jadi dikeluar yang dicuci, yang kita tengok sebelum ketika baginda berumur 4 tahun ke tu, lepas tu 10 tahun kemudian sebelum naik ke langit Isra wal Mi'raj. Jadi yang dibersih yang ni tadi bukan bersih itu ada kotoran. Ya, Nabi itu Allah Taala ciptakan memang dah hebat dah, bersih, suci. Tapi yang dikeluarkan itu, kata sebagai ulama, adalah bahagian rahmat untuk iblis dan syaitan. Makna penderhaka kepada Allah SWT. Penderhaka ni siapa? Minal jinnati wan nas lah, daripada gulungan jin dan manusia juga. Gulungan syaitan daripada manusia ada. Orang yang menyeru kepada
kemaksiatan, mencegah daripada kebaikan. Baik. Pendapat lain menyatakan bahawa rahmat adalah untuk seluruh ciptaan Allah. Pendapat lain ni, pendapat ni tuan ada. Jadi tak ada masalah. Dia bagi pendapat. Sebab apa? Ada yang pendapat jin dan manusia ni, maksud dia, adakah yang lain tak dapat rahmat? Tak. Maksud dia auto. Auto dia maksud dia, kita tak payah bahas lah pokok. Kita tak payah bahas lah air. Kita tak payah bahas binatang-binatang. Sebab semua tu adalah Islam, tunduk, patuh, percaya. Yang kita nak kata rahmat khusus adalah jin dan manusia. Ini satu pandangan. Yang lain cakap untuk seluruh ciptaan Allah. Tak ada masalah. Bagi rahmat, bagi orang beriman adalah dalam bentuk hidayah, petunjuk ke jalan yang benar. Makna kasih sayang Allah bagi orang beriman ialah petunjuk ke jalan yang benar. Ni orang yang dah beriman ni ya. Maknanya dia beriman tapi belum tentu amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bang, siapa yang berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal soleh dan jangan dia menyekutukan Tuhan dalam ibadah. Ada riak, ada wujub, ada takabbur. Ibadah tapi riak, tak ikhlas, tak jadi. Jadi orang yang beriman, maknanya rahmat itu ialah petunjuk. Petunjuk yang dia dapat hidayah, lalu dia membuat perkara itu dengan benar. Maknanya ada ikhlas. Bagi orang munafik pula, orang munafik ni pun mengaku beriman juga. Mereka mendapat rahmat dengan rasa aman daripada pembunuhan. Maknanya dia ni berlakon, tapi dia dapat rahmat dia aman, tak ada orang nak bunuh dia. Kau punya masalah, bantailah kau, kan? Maknanya jadi itu kelebihan pada dia. Manakala bagi orang kafir, mereka mendapat rahmat dengan dilewatkan azab. Semua ada rahmat. Maknanya kasih sayang. Makna kasih sayang ni dalam erti kata dengan sifat Tuhan yang maha pemurah. Dia derhaka, dia dapat. Dia sehat, dia kaya, dia boleh bernafas. Bukan dia derhaka, dia mencungap. Tak, dia dapat hidup macam orang lain, tapi dilambekkan azabnya lepas mereka itu meninggal dunia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Boleh kan? Dah masuk waktu isyraq. Seminit dah lagi. Kita berhenti. Pen tak ada, tiba-tiba ada tulisan 27/1/2020. Dan adalah hamba Allah yang dah tulis dulu. Ataupun kitab dulu dah pernah dibaca di sini. Ada? Dan? Pernah baca kitab di sini? Ya. Berhenti 27/1/2020. Tengok. Tadi cari-cari pensel saya nak tanda. Tengok dah ada tulisan ni. Dan kitab ni dihadiah oleh salah seorang jemaah di sini dah. Ya. Memberi manfaat kepadanya setiap huruf apa yang kita baca. Wallahu alam. Jadi itulah tuan ya, rahmat itu ialah kasih sayang Allah Subhanahu taala. Ya Allah, rahmatilah kami. Sebab tu kita doa kepada mayat. Kita doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan orang ni dan rahmatilah dia. Wa qur rabbi rahmhuma kama rabbayani saghira. Pun kita minta, ya Allah, kasihanlah, rahmatilah kedua ibu bapa. Maknanya rahmat Allah SWT itu tidak bertepi. Semua orang boleh mendapatkannya dengan berusaha untuk mendapatkannya. Orang yang buat baik, dia dapat baik. Orang yang melakukan kebajikan, dia akan dapat kebajikan juga. Tapi orang yang mengharap dengan tanpa berusaha, ini masalah sikit. Kalau dapat, dapatlah. Tapi dia tak sembahyang. Kalau adalah dia tak pernah berusaha. Tak ada, itu Nabi tak ajar. Nabi solat malam sampai bengkak kaki. Ditanya oleh isteri. Tanya tu bukan dia nak sibuk, tapi untuk memberi tahu kita yang ada sekarang ni. Ya Rasulullah, tuan tak ada dosa, yang lalu tak ada, akan datang tak ada. Kenapa ibadahnya begitu hebat sampai bengkak kaki ni? Maka apa jawab Nabi SAW? Tidak salah kalau saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa syukur Nabi itu tinggi mengatasi sekalian manusia dalam alam ni, sekalian makhluk tak dapat menandingi syukur Nabi, sebab kedudukan baginda itu paling tinggi Allah Ta'ala letakkan. Kalau kita ni tuan bersyukur, kita mak kita tu kita cium ujung kaki sampai ujung rambut, sabar, terima kasih.
Orang yang tolong kita, kita takkan lupakan dia sampai bila-bila. Walaupun pertolongan dia sikit je. Sebab itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih pada manusia. Itu tanda orang bersyukur. Orang yang tak bersyukur, dia tak tahu berterima kasih pada manusia. Alah, tolong tak tolong semua yang begitulah ibarat. Jadi Nabi SAW, Allah Ta'ala ciptakan sebagai makhluk yang terhebat. Maka di atas perasaan ini, baginda SAW rasa macam Allahu Akbar. Sebab tu hadis yang sahabat kita baca tadi, Tuan Bilal baca, bang, siapa yang suka orang berdiri kalau dia datang, gembira dia. Baru kau tahu. Tahu kau berdiri. Ni duduk Nepal tak hormat. Maka bersiaplah satu tempat dalam neraka dah ada. Makna dia apa? Makna kita ni, Nabi mengajar untuk tawaduk. Yang hebat, yang dapat penghormatan Nabi. Tapi dalam hadis tu, ada satu sahabat, nama dia Allah SWT. Dia tu kan syair Nabi kalau tak silap. Dia tak duduk. Nabi perintahkan, duduk. Dia tak duduk. Apa dia jawab? Ya Rasulullah, aku mewajibkan atas diriku untuk mentakzimkan Nabi. Nabi senyum. Ni pasal lain tuan. Mendahulukan takzim pada Nabi bukan bererti mengingkari perintah Nabi. Nabi suruh duduk, dia tak nak duduk. Macam lawan lah. Tapi kaedah dia meletakkan penghormatan pada Nabi itu sebagai sesuatu yang wajib padanya. Boleh dapat tuan? Boleh kan? Makna Nabi senyum. Makna faham kau lain pada orang lain. Nabi cakap, kau mau mana-mana buat hukum. Kau ni nak mana? Tak ada. Nabi tak ingat tu. Dalam hadis yang saya jumpa. Nama saya dah lupa. Kita ingat. Dah tua. Bulu kasap. Dapat ujung pangkal lasap. Dan pangkal ujung lasap. Cukup sekadar itu dulu. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap daripada kebodohan dan kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf kalau ada yang terguris hati. Tidak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak, melainkan untuk kita jadikan iktibar, pegangan, kepahaman supaya dapat kita buat bekal selepas kita meninggalkan dunia yang fana ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara lil muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.